pengurusi, saya ingin merujuk kepada putiran 050-100 kerajaan tempatan. Kepada pengurusi, kita tahu yang kerajaan tempatan ni memang sangat berkuasa kerana ia menentukan yang kadar cukai dan juga sama ada projek diluluskan ataupun tidak, dan juga perancangan bandar dan desa. Dan kalau kita lihat dalam satu dalam kerajaan negeri, kita ada Menteri Besar, lepas tu Esko, dan kalau kita lihat kerajaan tempatan dalam satu negeri, di mana sebenarnya YDP atau Datuk Bandar itu, kalau kita lihat itu adalah kerajaan negeri yang kecil, YDP atau Datuk Bandar itu adalah Menteri Besar, dan councillors, ahli majlis itu sebenarnya adalah Esko kepada satu kerajaan kecil. Dan di sini saya rasa agak kesal di mana yang dalam sistem kita yang ada sekarang ini, yang pegawai kerajaan tempatan ni semua berada dalam satu closed service. Jadi kalau ia dilantik, dia digaji sebagai seorang pegawai dalam satu local council, jadi dia akan berada di sana selama-lamanya. Kalau pegawai itu ada kepakaran dan berpotensi ataupun yang memang cerdik pandai, dia masih tetap berada dalam kerajaan tempatan itu dan tidak boleh dipindah ke mungkin kementerian ataupun mana-mana agensi yang lain, kecuali mereka boleh dipinjam lah. Dan di kerajaan bawah kerajaan Selangor, kita pernah cuba kita bagi pengalaman yang berbagai tempat kepada pengarah, pegawai yang bertahap pengarah dalam kerajaan tempatan, dan kita mungkin cuba transfer pegawai di Majlis Perbandaran Subang Jaya kepada Majlis Perbandaran Sepang, dan yang PJ itu transfer ke Klang dan sebagainya. Tapi kalau mengikut undang-undang, ia tidak sepatutnya dilakukan, dan kita pernah cuba memindah seorang pegawai pada tahap pengarah, nak transfer dia dari PJ ke Klang. Lepas tu dia enggan pergi, dia rasa ini adalah turun pangkat bagi dia. Sebenarnya ini bukan tujuan kerajaan negeri, dan lepas itu yang pegawai itu yang bawa kes ini ke mahkamah, dan dia menang dalam mahkamah kerana dia memang kalau dia gaji oleh satu local council, let's say MPPJ, ia akan berada di sana selama-lamanya. Dan kita menghadapi masalah seperti ini kerana kalau seorang pegawai dalam satu jawatan berpuluh-puluh tahun, jadi dia ada network dia. Jadi dia sudah akan jadi macam raja di satu bidang, yang mana semua orang kalau terpaksa kita kata kawtal kepada dia, kalau ia itu pengarah yang baik, pegawai yang baik, tak ada masalah lah, semua orang suka hati. Tapi kalau pegawai itu memang ada masalah dari segi perangai dan sebagainya, dan ia akan berada di selama-lamanya, kita memang susah nak transfer dia, dia terpaksa berada di dalam satu kerajaan tempatan. Dan sebenarnya saya pernah cadangkan dalam dewan ini, semasa Kota Belud jadi backbencher lah, dia setuju pada saya, dia melalui SMS saya. Yang mana sebenarnya kita bolehkah sekarang Kota Belud yang pernah setuju pada saya secara private, dan bolehkah kita melihat sama ada kita boleh mengubah dari segi struktur pegawai kerajaan kita ni, di mana kita semua ni bawa satu pool pegawai macam PDD officer, dan mereka boleh transfer supaya mereka juga ada pengalaman yang berlainan di local council yang lain. Kalau yang baik, mungkin kementerian nak ambil dia jadi pegawai atasan dalam satu kementerian. Saya rasa dengan cara ini adalah lebih senang bagi kerajaan negeri, dan juga kita boleh pakai kepakaran seseorang pegawai yang berkhidmat dalam kerajaan tempatan itu secara baik. Ini adalah satu cadangan selepas saya lihat macam mana kerajaan tempatan di negeri Selangor ini beroperasi. Ini saya memang berharap bagi kementerian boleh lihat dan mengkaji cadangan ini. Yang kedua ialah tentang pengiraan cukai pintu. Kita tahu sekarang di bawah Kuala Lumpur, kecoh lah bila DBKL nak membuat penilaian tahunan bagi ke semua hartanah ni
sudah 21 tahun tidak buat, sekarang buat. Memang seluruh masyarakat Kuala Lumpur ni kecoh, dan Menteri Wilayah Persekutuan ni kasihan pada dia. Tiap-tiap hari dia ditanya oleh pemberita, tiap-tiap hari keluar kenyataan berlainan. Dan kadang-kadang bercakap dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur, kadang-kadang yang pegawai lain cakap yang lain. Kita pun agak keliru nak lihat apakah episod yang selepas ini. Dan kita rasa yang sebab yang ini berlaku ialah kerana yang DBKL kalau boleh ia naik cukai pintu pun naik sedikit saja, beberapa peratus saja. Tapi kalau ikut Akta Kerajaan Tempatan, memang kadar pengiraan cukai pintu adalah fix, adalah tetap, dan tak ada ruang lain bagi DBKL untuk buat adjustment. Jadi kita lihat sekarang berlakunya di setengah kawasan yang cukai pintu itu mungkin naik beberapa ratus peratus. Jadi semua orang menjerit pada menteri, kepada wakil rakyat kita. Dan saya rasa mungkin tibalah masanya bagi yang kementerian untuk lihat dari segi pengiraan cukai pintu ini, mungkin kita boleh bagi cadangan 1, cadangan 2, bagi sikit ruang kepada kerajaan tempatan ini untuk segi membuat justifikasi dari ataupun kita kalau nak naik cukai pintu, ada ruang, ada cara yang lain dan bukan pada kadar ataupun cara yang sekarang termaktub dalam undang-undang kita sahaja. Dan saya minta yang pihak kementerian lihat ni. Yang isu yang ketiga ialah dari segi projek pembinaan. Sekarang kita ada komersial, ada kategori komersial, ada kategori kediaman, residential dan industrial. Dan kita sekarang hadapi di Subanjaya, kita hadapi satu masalah di mana satu hotel dia mau besarkan lagi, dia nak buat beberapa blok lagi, tapi caranya ialah dia mau jual bilik hotel. Sebenarnya ia sepatutnya dibenarkan. Kalau di negara lain, ia dibenarkan di mana yang bilik hotel tu ia boleh dijual dan kita boleh beli dan lepas tu serah balik kepada pihak pengurusan hotel, dan kita sebagai pelabur kita mungkin pada akhir tahun kita boleh dapat keuntungan seperti servis apartmen. Sekarang masalah dari segi projek itu ialah kerana dia hotel, dia nak besarkan, tapi dia memohon daripada kementerian dalam sebagai kategori servis apartmen. Jadi kita ada masalah. Kalau hotel kita tahu yang ruang parking, letak tempat parkir itu tidak perlu begitu banyak kerana yang orang itu memang datang sini duduk 1 malam 2 malam dengan taksi saja atau mungkin tour bus. Tapi kalau ia dijadikan servis apartmen di mana mereka sama ada pelajar ke ataupun doktor ke ataupun yang profesional, mereka suka duduk dalam bila hotel dijadikan seperti studio apartmen. Jadi ada masalah. Mereka akan mungkin kalau itu adalah pasangan suami isteri, 2 kereta akan masuk. Jadi yang tempat Subanjaya, tempat hotel itu sudah menghadapi yang jalan itu terlalu sesak. Jadi kalau 2 kereta, 3 kereta masuk, yang tempat parking tidak cukup, tempat itu akan kecoh. Dan lepas tu, bila penduduk buat bising, kes itu dibawa ke mahkamah sekarang. Jadi cadangan saya ialah bagi pihak kementerian, mungkin kena kajilah. Kalau kita sekarang ada trend di mana hotel boleh juga dijual, bilik boleh juga dijual, dan mungkin kita harus adakan satu kategori baru untuk ada satu kategori hotel yang mana ia boleh dijual kepada publik, dan yang mana kehendak itu tempat letak kereta bagi projek macam ini itu harus ditambah lagi. Dan saya minta kementerian lihat isu ini kerana memang yang isu seperti ini telah pun jadi satu ketegangan yang begitu serius di Subanjaya di antara para persatuan penduduk dengan pihak hotel dan juga MPSJ. Dan kalau nak elakkan ketegangan seperti ini, kekecohan seperti ini berlaku, selagi kementerian pindah yang peraturan yang ada sekarang ini bagi pihak pemaju ini, saya rasa kalau tidak ia akan kes seperti ini akan terus berlaku sama di Kuala Lumpur, di banyak tempat di Selangor. Jadi akan jadi lebih kekecohan dari segi ini. Sekian, terima kasih. Ya, great.